Masya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, boleh hadirkan diri. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ramizu, Kinzo Miyazawa, Nurizan Razak, Ashraf Nur, Kinzo Miyazawa, Maryam Ahmad, Ruqiyah Hayat, Nubli. Muka surat berapa Nubli hari ni? Muka surat berapa? 219 Izzat Isa, Cikgu Izzat Isa, Masya Allah. Ash-Shahidi, Masya Allah. Sayyid Sofyan, Cikgu Izzat. Satu lagi cikgu apa tu yang Sungai Petani tu, cikgu apa? Izzat nama satu orang lagi tu, yang Sungai Petani tu, cikgu apa tak lupa dah Ustaz. Yang safar dengan Ustaz sebelum ni, dia ada tu, cikgu apa nama cikgu Afiq Cikgu Afiq Cikgu Afiq Cikgu Afiq Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadiyihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi أو كما قال ويحب لنفسه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ya, kita berada di muka surat hadis pertama 2261 kurungan 1 kekurangan 2. Hadis pertama sudah kita baca atau tidak? Hadis pertama sudah, saya rasa. So kita berada pada hadis yang kedua dah, 2262 kurungan 2. Begitu InsyaAllah 2262 kurungan 2 Ya, Cikgu Taufik. Ya, Cikgu Taufik, InsyaAllah sudah baca hadis pertama. So kita mula dengan hadis yang kedua. Siapakah mufarridun? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yasiru fi tariqi Makkah wa marra ala jabalin yuqalu lahu Jumdan. قال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما مفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. Rawahu Muslim. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui satu lorong, itu satu jalan lah, satu lorong ni satu jalan lah di Mekah. Lalu baginda melalui berhampiran dengan sebuah bukit yang dipanggil Jumdan. Baginda bersabda, berjalanlah sambil berzikir dan bersyukur. Ini ialah Jumdan. Orang-orang menyendiri telah mendahului. Orang-orang yang menyendiri telah mendahului. Para sahabat bertanya, siapakah orang-orang mufarridun yang menyendiri itu? Baginda bersabda, lelaki-lelaki dan wanita-wanita yang mengingati Allah. Kita berada di bab zikrullah. Pada malam ni kita berada di bab zikrullah. Waalaikumsalam Cikgu Rusna, Nurish Hamzah, Masya Allah, Jess Hasbullah, Masya Allah. Tetamu-tetamu kita ramai pada malam ni. Kita berinteraksi dalam dua, di FB pun kita ada, dan di YouTube pun kita ada. Penerangan wama mufarridun. Maksud mufarridun ialah orang yang menyendiri. Saya terjemah mufarridun ni orang yang menyendiri. Sebenarnya soalan yang ditanya para sahabat ialah apakah sifat
sifat orang yang mufarridun, bukan orang mufarridun. Kadang-kadang tanya nama, tanya nama, tapi yang dimaksudkan itu bukan perkataan mufarridun itu, sebab sahabat sudah tahu dah mufarridun. Jadi sahabat tak perlu tanya mal iman, apa itu mal ihsan. Jadi tak perlu tanya dah ihsan tu dalam takrif, di takrif ihsan. So jawab selalu apa yang dah dimaksudkan dengan perkataan ihsan dari sudut syaraknya, tidak dari sudut lafaz. Sebab orang Arab ni dia dah faham dah lafaz, sebab itu perkataan dia, bahasa dia. So dia tak nak terjemah dari segi bahasa dah, dari segi lughawi, dipanggil lughawi itu dari segi bahasa. Bahkan dia nak dari segi apa, iaitu dari segi makna. Jadi di sini mufarridun tu apa yang disampaikan, yang ditanya itu dari sudut sifat mufarridun. Ini adalah kerana para sahabat bertanya tentang menggunakan perkataan huruf ma, seperti pertanyaan Fir'aun kepada Sayyidina Musa, ma Rabbul Alamin. Lalu Sayyidina Musa menjawab, siapa itu ma Rabbul Alamin? Ma tu siapa? Jawapan Nabi Musa menerangkan sifat Rabb sekalian alam. Siapa Rabbul Alamin? Sebab Musa AS, dia Fir'aun laknatullah, dia telah mengaku dia Tuhan. Ana Rabbukumul A'la, dia dah Rabb, Rabbukumul A'la. Ini maka dia pun nak tanyalah sifat Rabbul Alamin tadi. Dia Rabbukumul A'la, dia Rabb. Ana Rabbukumul A'la, aku Rabb kepada kamu. Dia, Fir'aun kata. So dia mengaku dia Tuhan, dia mengaku dia tu hebat, dia mengaku dia berkebolehan, dia boleh hidupkan orang mati, dia boleh matikan orang yang hidup, itu pada pengetahuan dia lah. Dia boleh buat matikan sebagainya. Kalau orang yang diputuskan untuk mati, maka dia kata okey, hukuman tu dilecutkan, maka orang tu akan hidup kembali. Jadi maka dia telah, maknanya dia telah berkata Rabbukumul A'la, dia tu Tuhan dah, dia tu Rabb dah. Jadi dia nak tanyalah sifat Rabbul Alamin tu, sifat Rabb kepada Musa tu, sifat Rabb kepada Nabi Musa, sifat Rabb kepada Nabi Musa, dan sifat Rabb kepada Rabbul Alamin. Sebab dia Rabbul A'la. Maka dalam tu Nabi Musa pun memberi jawapan ma Rabbul Alamin dalam surah Syu'ara. Makna Nabi Musa kata Rabbus, sifat Tuhan kami Rabbul Alamin itu Rabbus samawati wal ardilah, Rabb penjaga, penaung, pengakluk, penguasa, pencipta kepada 7 petala langit dan ardi. Bumi disebut satu, samawat disebut dalam plural, tapi bumi dia tak sebut aradin. Ardun tu jamak, ardun mufrad, singular, tapi dia sebut kalau mufrad jamak dia singular, plural dia aradin, tapi dia sebut ardun sahaja. Rabbus samawati wal ard, itu 7 petala langit dan 7 petala bumi, wal ardun, dan dialah Rabb kepada penduduk bumi. Dalam jawapan Nabi Musa menerangkan sifat Rabb sekalian alam. Apabila sahabat bertanya soalan demikian, maka Nabi memberi jawapan bahawa sifat orang yang menyendiri itu yang menyebabkan mereka berada di hadapan, mereka terkehadapan, mereka dihadapankan, ialah orang yang banyak berzikir kepada Allah dalam keadaan bersunyi diri. Banyak mengingati Allah dalam keadaan sunyi diri. Qala Allah, qala Rasul. Orang yang banyak menyebut nama Allah dan menyebut. Jadi kalau kita belajar hadis, Masya Allah, satunya kita berzikir individu kita tadi. So dalam hadis ni kita berselawat kepada Nabi SAW dan kita menyebut nama Allah, kan. Qala Rasul SAW, sallallahu, lafaz-lafaz Allah kita sebut Rasulullah. Jadi dalam percakapan kita, iaitu Rabbul, dalam percakapan kita banyak qala Allah, kita bercakap tentang menyebut nama Allah, dan qala Rasul, dan apa yang disabdakan oleh Rasul dan apa yang difirmankan oleh Allah SWT. Sebenarnya kita orang yang beruntung, orang yang belajar, khususnya orang yang belajar hadis Nabi SAW ni. Di situ orang kita ialah orang yang beruntung, sebab banyaknya nama-nama Allah kita sebut. Tapi individu kita perlu ada jugalah perseorangan menyendiri tadi.
Apabila sahabat bertanya, maka keadaan bersunyi diri. Imam Tibi, pengarang ustaz kepada pengarang Imam Tibris, berkata apabila Nabi dan para sahabat pulang daripada safar, pulang daripada bersafar, maknanya pergi berperang dan sebagainya, hampir sampai Madinah, mereka para sahabat merasa sangat rindu dengan tempat mereka. Rindu tahu, kita pergi luar negara, kita ni nak balik rindu kat Malaysia. Rindu Malaysia. Kenapa tak tahu rindu Malaysia? Malaysia ni Masya Allah satu tempat, tak nak pergi, nak balik. Nak balik kita ingat Malaysia, rindu. Dekat airport tu sampai airport tu tak sempat sampai rumah lagi, kena nasi lemak airport dulu. Sebab lama dah, berapa Ustaz? 2 bulan dah tak makan nasi lemak ni. So sampai airport tu rindu. Jadi sahabat begitu juga, dia sampai daripada safar, maka rindu apa? Rindulah nak sampai ke Madinah. Maka para sahabat sangat rindu dengan tempat mereka. Lalu terdapat sebahagian sahabat yang berjalan terlebih dahulu dan berpisah daripada jemaah. Dan nak sampai tu dia cepat nak sampai rumah. Melihat keadaan ini, Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat yang berada di belakang, kamu hampir sampai. Sahabat yang berada di belakang, kamu hampir sampai dengan rumah kamu, bersegeralah kerana mufarridun telah sampai dahulu daripada kamu. Maksudnya sahabat bertanya, siapa mufarridun itu? Mendengarkan pertanyaan mereka, maka Rasulullah SAW menjawab dengan menggunakan uslub hakim, secara bijaksana. Nabi jawab ni dengan uslub hakimana. Nabi gunakan uslub hakim. Masya Allah, Nabi menggunakan. Jadi kalau kita nak jawab kepada kawan-kawan kita, kita kena jawab dengan cara bijaksana. Kurang belajar dah hadis miskat kan, takkan jawab macam budak kampung-kampung lagi, takkan jawab macam orang biasa lagi. Hadis dah hampir 3,000 dah ni. Masya Allah. So jawab tu dengan uslub hakimana. Uslub hakim maksudnya cara bijaksana, iaitu kamu tidak perlu bertanya berkenaan dengan orang yang sampai dahulu ke rumah mereka, sebab ada cepat-cepat nak sampai. Tak payah tanya, dia duduk belakang ni, Nabi kata. So Nabi jawab dengan satu pertanyaan. Nabi bukan nak jawab pada benda filhal yang ditanya, tapi Nabi jawab pada, Nabi bawa sahabat kepada perkara yang lain. Nabi bawa sahabat, Nabi kan dibawa daripada dunia kepada akhirat, daripada dunia. Kalau kita tanya dunia, Nabi bawa ke akhirat. Daripada syurga, daripada benda-benda yang baik, daripada dunia kepada akhirat. Jadi Nabi memberitahu perkara-perkara, yang benda-benda yang daripada benda kepada amal. Banyak tanya benda, Nabi bawa pada amal. Sayyidah Fatimah datang kat Nabi, dia tengok 5 kambing yang sampai kepada Nabi. Ali kata, pergilah minta 5 ekor kambing dengan Nabi tu. Maka Fatimah pun pergi minta, malu-malu, segan-segan pun minta. Nabi kata, maukah aku khabarkan pada kamu ada 5 kalimah yang mana lebih baik daripada 5 ekor kambing yang kamu pohon dan minta daripadaku. So Nabi mengingatkan, Nabi jawab dengan uslub hakim, Nabi jawab dengan cara bijaksana. Maka Sayyidah Fatimah pun tukar tajuk, pergi dengan bertanya nak dapat kambing. Orang yang telah bagi kat Nabi tadi nak 5 ekor kambing tu, kurang-kurang mana seekor sampailah kat rumah dia. Ali kata pergi minta Fatimah dengan Nabi SAW. Tapi Nabi mentawajuhkan pada benda yang diminta, maka Nabi bawa kepada amal. Tak nakkah aku bagi tahu kamu 5 kalimah yang lebih baik daripada 5 ekor kambing? Ya awwalal awwalin 1, wa ya akhiral akhirin 2, wa ya zal quwwatul matin, wa ya rahimal masakin, wa ya arhamar rahimin. Ini 5 kalimah yang Nabi telah ajar Sayyidatuna Fatimah, yang mana kata Nabi, Fatimah dia lebih baik daripada 5 ekor kambing yang kamu minta.
Banyak lapis. Jadi dia tak banyak lapis juga, tapi nak beritahu satu benda. Dia kadang-kadang boleh juga, maknanya beritahu satu alam mudah tapi banyak lapis. Betul juga macam ketua derjah kita cakap. Tapi tapi dia akan beritahu, dia mengingatkan kita supaya jadi kan sahabat kata, sedaklah Mufarridun, seronoklah Mufarridun, cepat sangat nak balik kat rumah, nak sampai kat rumah. So Nabi memberi satu fokus pada mereka. Siapa hak Mufarridun tu? Siapa yang cepat tu? Orang yang cepat tergesa-gesa tu siapa? Kamu tidak perlu bertanya berkenaan dengan orang yang sampai dahulu ke rumah mereka daripada kamu, kerana ia jelas dah. Tanyalah mengenai orang yang bersegera dengan melakukan kebaikan, yang mengasingkan diri mereka untuk berzikir kepada Allah. Ajib ni, orang-orang sabiqun ni, orang-orang yang bersegera ni, ialah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan menyembunyikan dirinya. Itulah orang yang bersegera, orang yang sampai dahulu. Kerana amalnya yang banyak. Masya Allah, orang bersegera, orang yang dapat fadilat. وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. Nabi jawab, orang yang banyak mengingati Allah, sama ada lelaki maupun wanita. Maksudnya ialah mereka mengingati Allah tanpa sebarang kelekaan dan sedikit kekurangan pun. Jika didapati kemalasan, maka mereka akan menghapuskan kemalasan itu dengan sibuk dengan zikrullah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, selepas solat subuh dan solat asar, hendaklah kamu berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Masya Allah, supaya kita dapat pahala sebanyak-banyaknya. Nabi memberi jawapan secara bijaksana. Masya Allah. Hadis yang seterusnya 2263-3, pemisalan orang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Wa Nabi Musa radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yazkuruna Allah rabbahu والذي لا يذكر مثل الحي والميت. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Musa radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang mengingati Allah dan orang yang tidak mengingati Allah adalah seperti seorang yang hidup dan seorang yang mati. Hadis riwayat muttafaq alaih. Maksudnya apa? Ialah orang yang berzikir hatinya hidup dan orang yang lalai hatinya mati. Orang yang hidup boleh memelihara dirinya dan orang yang berzikir mampu memelihara amalannya. Seorang yang mati tidak boleh melakukan apa-apa untuk kehidupannya. Begitu juga orang yang lalai daripada berzikir tidak dapat menjaga amalannya. Dia tak boleh nak jaga amalannya, dia tak boleh melakukan amalan yang dikehendaki oleh Allah. Hadis ke-2264-4, zikir merupakan sebab taqarrub ilahi. Zikir ni sebab mendekatkan kita dengan Allah. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu iza zakarani wa in zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Muttafaqun alaih. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yakni hadis kursi, aku akan hampir kepada hambaku mengikut sangkaan hambaku. Di sini kita terjemah ana inda zanni abdi bi. Saya terjemah mengikut situasi dia. Dulu biasa kita orang terjemah ana inda zanni abdi bi, daku bersama sangkaan hambaku kepadaku. Tapi di sini kita terjemah zanni tadi kita terjemah aku akan hampir kepada hambaku mengikut sangkaannya. Sebab ni hadis ini di sini dibawa zanni itu bukan sangkaan, tapi zanni di sini dibawa dengan sebab bab. Kita terjemah sebab atas dasar bab. Kadang-kadang terjemahan tu
dia agak, sebab kita tak terjemah ibaratun nas. Kita tak terjemah ibaratun nas, tapi kita terjemah isyaratun nas di sini. Saya terjemah isyaratun nas ataupun kita terjemah dalalatun nas. Sebab bab ini menceritakan tentang zikrullah. Jadi lafaz ini ialah dal. Lafaz ini ialah dal yang menunjukkan kepada makna zikrullah. Jadi zanna, inda zanni tadi maksudnya muzanni abdi bi, ana inda, aku akan hampir, zanni abdi bi, aku akan hampir kepada hambaku mengikut sangkaannya. Mengikut sangkaannya aku. Inda tu mengikut sangkaan, menghampiri. Jadi kita terjemah tadi, kita terjemah di sini dalam bentuk dalalah, dalam bentuk isyarah dan dalalah yang menunjukkan makna pendekatan. Okey. Apabila hambaku mengingatiku, aku akan berada di sisinya. Jika dia mengingatiku bersendirian, aku juga mengingatinya secara bersendirian. Dan jika dia mengingatiku dalam satu majlis, seperti kita ni mengingati Allah dan berselawat kepada Nabi dalam satu majlis, aku juga mengingatinya di dalam majlis yang lebih baik daripadanya. Kita akan dilingkupi oleh para malaikat, kita akan diliputi oleh rahmat, kita akan diturunkan ke atas kita ketenangan dan sakinah. Sebab apa? Kita menyebut nama Allah. Tuan-tuan mendengar kita menyebut nama Allah bersama-sama, walaupun ustaz yang cakap, ustaz yang baca, tapi tuan-tuan memberi perhatian yang sepenuhnya. Kalau tidak, saya tak cakap seorang lah. Tidak, saya cakap seorang pula. Masya Allah, ada seperti Masya Allah, insan-insan yang mulia seperti tuan-tuan sanggup mendengar lotiran saya. Sanggup mendengar lotiran saya ni. Masya Allah. Kalau tuan-tuan tak dengar, saya cakap seorang je. Saya ni tak kisah orang duduk depan saya 3 orang ke, orang duduk depan saya 1000 orang ke, saya anggap sama je. Saya akan sampaikan macam mana, saya anggap semua orang tu ada depan saya. Sikit pun saya anggap sikit. Betul Ustaz? Orang yang hadir ni sikit je. Ustaz okey ke? Saya kata sikit ke banyak sama je. Dia bergantung pada niat kita. Dia bergantung kepada niat kita. Tapi kalau ramai, Masya Allah. Kalau ramai, Masya Allah, tuan-tuan sediakan kawan-kawan lagi dengar, sharekan, subscribekan, ramai lagi. Kita berada dalam majlis kita, sertai majlis kita, lagi menguntungkan lagi. Tuan-tuan pun dapat untung pahala. Saya pun Masya Allah dapat untung kerana dapat menyampaikan kepada orang lebih ramai lagi. Moga Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita kepada kebaikan tersebut. Okey. Hadis ini jadi ana inda zanni, aku akan hampir kepada hambaku mengikut sangkaannya. Maksudnya ialah sebagaimana sangkaan hambaku pada diriku, begitulah juga muamalah aku terhadapnya. Ia bergantung kepada harapan mereka kepadaku. Jika dia berharap keampunan, kemaafan daripadaku, maka aku akan mengampuninya. Jika dia berprasangka kepadaku atau mengharapkan azabku, maksudnya mengharapkan agar dijauhkan azabku itu, maka aku juga akan mengazabnya. Jika dia berprasangka bahawa kepadaku, atau dia mengharap azabku, nak minta azab aku dengan perbuatan buruk dia, aku akan azab dia. Hadis ini memberi kita targhib, iaitu galakan kepada kita supaya kita tidak berputus asa daripada rahmat Allah dan sentiasa mengharapkan rahmatnya. Kita hendaklah sentiasa berprasangka baik kepadanya, yakni kepada Allah, dengan kita berhusnuzan. Jadi kita nak sampai satu peringkat, tuan-tuan yang mulia,
pelajar-pelajar yang dimuliakan, saudara-saudara, sahabat-sahabat yang dimuliakan, kita nak sampai satu peringkat biar kita melakukan sesuatu perbuatan yang mana kita menyukakan Allah SWT. Kita bersangka baik dengan dia. Kita sangka baik. Kita mesti tengok satu benda tadi dari sudut pandangan yang baik. Sebab Allah pun ajar pada kita supaya kita melihat dari sudut pandangan yang baik. Kita tak nak lihat daripada, kita datang daripada bi'ah, kita datang daripada environment yang tak baik. So kita akan dipengaruhi. Dan kita akan dipengaruhi dengan perkara-perkara yang mana kita berada pada sebelum. Jadi sebab itu kita sebelum berada, kita masuk dalam majlis ni, kita tenangkan diri kita, kita beristighfar kepada Allah, kita memohon rahmat Allah, kita memohon doa kepada Allah. Ya Allah, sekarang ini aku nak hadir dalam majlis yang mana membesarkan namamu, majlis yang mana menselawatimu, menselawati Rasulmu, majlis yang mana kami dapat belajar. Daripada belajar tadi, kami membuat persiapan, yang mana persiapan itu yang akan kami bawa kepada hari akhirat. Jadi keampunan dan rahmat Allah itu tiada batasan. Dalam satu riwayat, apabila Allah memerintahkan seorang hamba untuk dimasukkan ke dalam neraka dan hamba itu berlari di neraka, maka Allah berkata, Ya Allah. Dan dia berkata, dia berdiri di neraka, maka dia berkata, Ya Allah, daku berbaik sangka denganmu. Lalu Allah memerintahkan agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka kerana baik sangka dia kepada Allah. Allahu Akbar. Apa maksud pengharapan? Walaupun hakikatnya kita melakukan amalan itu, namun sebenarnya kita masih mengharap keampunannya. Jika seorang itu hanya mengharapkan keampunan dan tidak beramal, perbuatannya itu seperti mengetuk besi yang sejuk. Boleh tak kita ketuk besi sejuk? Kita nak buat sesuatu acuan, kita nak buat satu-satu senjata, maka kita kena tempur besi tadi, kita kena bakar besi tadi, kita kena nyalakan besi tadi sampai dia merah. Bila dia dah merah, baru kita boleh ketuk dia. Maka kita boleh acuankan atau kita boleh buat macam mana kita nak. Tapi kalau kita ketuk besi sejuk, tak guna, tak ada apa pun. Kita tak boleh, makin tak jadi pula apa yang kita nak buat. Jadi aku berbaik sangka denganmu. Jadi apa maksud pengharapan? Walaupun sebenarnya kita dah lakukan dah amalan, tapi sebenarnya kita masih mengharap keampunan. Kita dah buat dah amalan untuk mengampunkan dosa-dosa kita, tapi kita masih mengharapkan keampunannya. Jika seorang itu hanya mengharap, tapi ada orang berharap tapi tidak beramal, perbuatannya seperti mengetuk besi yang sejuk. Sebagaimana besi tidak akan berubah, pengharapan tanpa disertakan dengan amalan tidak ada faedah. Wa ana ma'ahu iza zakartani, apabila hamba-Ku mengingatiku, aku akan berada di sisinya. Maksudnya ialah barang siapa yang menyibukkan dirinya dengan mengingatiku, maka aku akan memberi kepadanya taufik untuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Aku akan menurunkan rahmat kepadanya dan menyelamatkannya daripada perkara yang mereka semua ingin menghindarkan diri, iaitu neraka. Allahu Akbar. Sebaiknya, okey, tak apa. Sedikit sahaja hamba mengingati Allah, Allah akan mengingatinya. Tengok kan, semalam kita beritahu, sikit kita minta, banyak Allah bagi, tak kita minta. Jadi Allah ni tunggu kita nak ingat dia aja. Tunggu kita, bila hamba aku tadi nak berzikir dengan aku, bila hamba aku tadi dia nak berdoa kepadaku. Jadi Allah Ta'ala ni sungguh sikit daripada kita je. Allah nak tengok kita mula je, dan Allah akan mengingatinya.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن جاء بسيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر ومن تقرب مني شربا تقربت منه ذراعا ومن تقرب مني ذراعا ومن salah tulis ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة ومن لقياني بقروب الأرض قطيعة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. الله أكبر. رواه Muslim. Ajib. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya, saya pernah datang Seratuk Sarawak. Masya Allah, saya tak pernah datang Seratuk Fining Shining. Ya, saya pernah datang Seratuk. Nanti, Okey. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengamalkan satu kebaikan, maka untuknya 10 kali ganjaran sepertinya. Aku tambahkan lagi ganjaran untuknya. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, maka baginya satu balasan. Ataupun Allah Ta'ala kata, aghfiru, aku ampun aja dosa engkau, tak ada apa-apa, aku ampun. Barang siapa yang menghampiriku sejengkal, aku akan menghampirinya sehasta. Barang siapa yang menghampiriku sehasta, aku akan menghampirinya sedepa. Barang siapa yang menghampiriku berjalan, aku akan menghampirinya dengan berlari. Barang siapa yang datang kepadaku membawa dosa yang memenuhi bumi tanpa dia mensyirikkan aku, bawa dosa banyak. Allah Akbar. Kita ni banyak dosa, bawa dosa yang begitu banyak dengan Allah, tapi dia kata dia tak syirik dengan aku. Aku datang kepadanya bersama pengampunan sebanyak dosa itu. Badal wa yukaffiru sayyi'at Allah Ta'ala kata, bukan setakat tu, Allah akan wa yukaffiru sayyi'at, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya, dan akan menukarkan segala kejahatannya dengan kebaikan. Allah sangat rahim dan karim, rahmatnya sangat luas, kasih sayang Allah meluasi hambanya, keampunannya begitu besar. Hasil daripada hadis ini ialah sedikit sahaja seorang hamba merujuk kepada Allah dan kembali kepadanya, maka rahmat Allah akan datang mencurah-curah kepadanya. Muzakir beritahu ke Fining Channel ni, di mana yang dia akan dapat video ustaz tentang khilaf dan ikhtilaf. Apa yang telah ustaz terangkan tentang ikhtilaf dan khilaf, kita bagi video rujukan. Bagus. Hawalah, sahibul hawalah, pandai dah nubli, kata sahibul hawalah. Natijah takarrub ilahi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala man 'ada li waliyan faqad 'azantuhu biharbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaraftu alayhi wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha
wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani la u'tiyannahu wa la in ista'azani la u'izannahu wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yaqrahul maut wa ana aqrahu mas'alatahu wala budda lahu minhu, rawahu Bukhari. Ajib ni hadis ajib. Hadis tu semua ajib lah kah? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, aku isytihar perang ke atasnya. Tiada amalan yang hamba-Ku lakukan untuk hampiri diri kepadaku yang lebih aku suka daripada apa yang aku wajibkan ke atasnya. Hamba-Ku berterusan menghampirkan diri kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat. Jadi sunat ni satu amalan yang mentakarrubkan kita dengan Allah. Maka Allah, aku akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, menjadi pandangannya yang dia memandang dengannya, menjadi tangannya yang dia mengambil dengannya, menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Jadi Allah Ta'ala telah jadikan semua tadi. Jika dia memohon kepadaku, pasti aku akan memperkenankannya. Jika dia meminta perlindungan daripadaku, pasti aku akan memberi perlindungan kepadanya. Aku tidak berbelah bagi seperti aku berbelah bagi untuk menyambut nyawa seorang mukmin. Dia tidak menyukai kematian dan aku tidak suka menyusahkannya, sedangkan maut adalah satu kemestian baginya. Khair, faqad azantuhu biharbi. Salah satu maksud ialah seperti terjemahan secara zahir yang kita terjemah tadi. Barang siapa yang menyakiti waliku, maka Allah akan mengiklankan peperangan kepadanya. Sama seperti menyakiti, sama seperti perbuatan membenci. Maksudnya ialah aku mengiklankan untuk berperang dengan orang itu, maka mereka yang menyakiti waliku seolah berperang denganku. Orang yang menyakitiku, dia seolah berperang dengan. Apa sahaja perintah Allah kepada seorang itu, hukum-hukum, iaitu hukum-hukum, maka hendaklah dia melakukannya. Dan apa sahaja larangan daripada Allah, maka hendaklah dia jauhinya. Jika seorang hamba berusaha menyempurnakan perkara ini untuk menghampiri Allah, maka Allah akan menyayanginya melebihi perkara yang lain. Maka hasilnya ialah dia akan mendengar dengan pendengaranku. Apa maksud dia? Kanat sam'uhu allazi yasma'u bihi. Maksud jumlah ini, sentence jumlah ni maksudnya ayat lah. Kuntu tadi, saya sebut jumlah. Jumlah ni faham, nanti tuan-tuan faham. Jumlah ni ialah pada bilangan. Jumlah dia berapa? 2 campur 2. Jumlah dia berapa? Tak ada jumlah ni dalam bahasa Arab yang memberi makna sentence, iaitu Allah akan mempermudahkan perbuatan dan amalan hamba-Nya itu. Allah akan memberi kepadanya taufik untuk melakukan amalan kebaikan. Itu maksudnya kuntu sam'ahu allazi yasma'u. Sebahagian ulama berpendapat maksudnya ialah hamba-Ku telah menggunakan anggotanya sebagai perantaraan untuk mencari keredaanku. Telinganya diguna untuk mendengar perkara yang Allah suka. Mata digunakan untuk melihat pada perkara yang Allah suka. Sebahagian ulama berpendapat bahawa Allah menyayangi hamba-Nya. Jadi itu maksud dia, menggunakan segala kuntu ni. Itu Allah digunakan tempat yang Allah suka. Sebahagian ulama berpendapat bahawa Allah sangat menyayangi hamba-Nya. Natijahnya ialah perkara yang dilihat oleh hamba itu, perkara yang itulah yang disukai oleh Allah. Dan perkara yang didengarinya
maka perkara itulah Allah suka. Allah akan menyelamatkan telinganya, penglihatan dan lain-lain daripada digunakan pada tempat yang dia tidak suka. Itu ialah makna-makna yang kita kata pada perkataan sam'uhu wa basaruhu dan sebagainya tadi. So banyak tarjih-tarjih daripada kalangan ulama. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu. Maksudnya Allah akan mengurniakan terhadap hamba-Ku kurniaan yang besar. Allah Ta'ala kata, aku akan kurniakan pada hamba-Ku dengan satu kurniaan besar. Aku taraddud, berbelah bagi. Aku berbelah bagi untuk mengakhiri kehidupannya. Aku pun nak mati dia macam mana? Dia tak nak mati tu. Kenapa? Kerana kematian merupakan satu perkara yang tidak disukai oleh manusia. Namun kematian itu tidak mendatangkan kemudaratan kepadanya, dan kedatangan maut merupakan satu perkara yang telah ditetapkan oleh Allah. Tak ada siapa boleh lagi. Dan setiap yang bernyawa di dunia ini pasti merasai kematian. Aku memberikan kematian kepadanya kerana kematian itu merupakan sebab kebaikan untuknya. Sebab dia tak suka dan aku matikan dia. Sebab apa? Satu kebaikan yang besar aku akan bagi kepadanya. Selepas kematian dia akan mendapat kebahagiaan dan darjat yang tinggi, tiada pengakhiran. Semua kelazatan ini terhasil melalui kematian. Walaupun dia tak suka, walaupun dia tak suka tentang kematian tadi, dia terpaksa menghadapi kematian. Tapi kematian yang dihadapi itu, ia akan memperolehi kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang bakal dimiliki itu oleh hamba-hambanya ialah abadul abad, berterusan dan berkekalan. Zahirnya menyatakan makna taraddud kepada zat Allah sesuatu yang tidak mungkin. Takkan Allah berbelah bagi kan? Kalau kita tengok dari segi makna lafzinya lah, mana boleh macam tu? Allah tu malu, Allah tu berbelah bagi. So kalau kita tengok pada zahir dan makna perkataan taraddud pada Allah tu tak mungkin. Sebab Allah itu zat yang munazzih, zat yang suci, yang kosong daripada semua perkara-perkara yang tak bermanfaat. Tanazzuh, zat Allah itu satu zat yang tanazzuh, yang suci. Jadi sucilah daripada semua sifat-sifat kekurangan, sama ada taraddud dan sebagainya. Masa Allah tu malu, mana boleh Allah bersifat malu? Jadi bila perkataan hayat kita nisbahkan kepada zatnya, maka kita kata Allah tu malu. Malu tu satu perasaan yang timbul apabila seorang tadi melakukan satu perbuatan yang mana dia akan rasa tersinggung, dia akan rasa kecil, kerana perbuatan itu yang dilakukan tadi boleh memberi kesan kepada dirinya. So dia akan rasa segan, malu. Tapi bagi zat Allah, zat yang tanazzuh, jadi dia tak malu. Maka ihya maknanya hayat apabila dinisbahkan kepada zatnya, dia bukan memberi makna malu, tapi memberi makna yatruk. Allah tak tinggal sikit pun. Masa Allah tak malu, Allah tak tinggal sikit pun tanpa Allah menjelaskan perkara-perkara yang mana dia suruh manusia faham. Benda yang Allah nak bagi tahu, Allah jelaskanlah. Jadi zahirnya menyatakan maksud taraddud kepada zat Allah ialah sesuatu yang tak mungkin. Oleh itu isyarat di sini ialah daku dalam menyempurnakan keputusanku tidak akan melewatkannya dan tidak akan tawakuf, tidak akan menghentikannya, seperti mana seorang yang taraddud, orang yang terumbang-ambing, berbelah bagi, melambat-lambatkan pekerjaan dia. Bila dia taraddud, nak buat tak sibuk ni, nak buat tak nak buat, begitu. Tapi Allah Ta'ala kata tak, dia tak akan lewatkan untuk orang tadi, dan dia tak akan hentikan apa yang dia nak kurniakan kepada hambanya. Itu maksud taraddud. Oleh itu aku mencabut roh orang mukmin tanpa menangguhkannya, supaya dimudahkan kematian orang mukmin dan hatinya cenderung kepada mati. Orang mukmin semua nak mati, walaupun semua orang benci mati. Selepas dia mati, dia akan memasuki kubur yang diluaskannya
dan rohnya akan berada di Iliyin, tempat orang yang paling tinggi. Ajib. Untuk Fining tu, Muzakir Syukri, dia telah bagi tahu dalam episod 9 atau episod 10. Boleh refer antara dua video tadi. Dua video saya ada. Dan sekarang ke episod 190. Fining. So episod 9 saya dah ceritakan tentang ikhtilaf dan khilaf, insyaAllah. Di situ saya akan terangkan banyaklah perkara-perkara ni, insyaAllah. Jangan lupa untuk mengikuti terus daripada saya. Masya Allah. Malaikat mencari majlis-majlis zikir. Oh, malaikat ni suka cari majlis zikir. Kita berapa minit? Lebih 15 minit ni. Malaikat suka mencari majlis-majlis zikir. Panjang pula. Hadis hari ni majlis zikir ni. Panjang. Kalau cakap ni panjang, habis tak. Allahu Akbar. Tak apa, kita setakat mana yang boleh kita jalankan. Kita go ahead and go stand. Go ahead and go stand. Go ahead, go stand. Go ahead, go stand. Go stand, go ahead. Depan belakang. Okey. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa anhu wa an Abi Hurairah. Wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lil malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikr fa iza wajadu qauman yazkuruna Allah tatanadaw halummu ila hajatikum qala yuhaffunahum biajnihatihim ila sama'id dunya. Ini langit ni bersusun sampai langit ke dunia. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu 'ibadi yaqulu yusabbihunahu wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa mumajjidunaka. Qala yaqulu hal ra'ani? Qala fayaqulu la wallahi ma ra'auka. Qala fayaqulu kaifa ra'auni? Qala fayaqulu law ra'auka kanu ashadda laka bi'ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa aqsaru laka tasbihan. Qala fayaqulu wama yas'alu? Qalu subhanaka yas'alunaka al-jannah. Qala yaqulu hal ra'awha? Fayaqulu la wallahi ya rabbi ma ra'awha. Qala yaqulu kaifa ra'awha? Qala yaqulu law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaban wa a'zama fiha raghbatan. Qala famimma ya'udhu? قال يقول من النار. قال يقول هل رأوها؟ قال يقول لا والله يا ربي ما رأوها. قال يقولون لو رأوها كان أشد منه فرارا وأشد لها مخافة. قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم. رواه البخاري. وفي رواية للمسلم قال إن لله ملائكة سيارة فضلا يبتغون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر فقعدوا معه وحفت بعضهم بعضا بأجنحة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. فإذا تفرقوا عرجوا فصعدوا إلى السماء. قال يسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم. فيقول جئنا من عند عبادك في الأرض يسبحونه ويسبحونك ويكبرونك ويحللونك ويمجدونك
ويحمدونك ويسألونك قال ماذا يسألوني قال يسألونك جنتك قال هل رأوا جنتي قالوا لا أي ربي قال كيف لو رأوا جنتي قالوا سيستجيرونك قال ومما يستجيروا قالوا من نارك قال هل رأوا ناري قالوا لا كيف لو رأوا ناري قالوا سيستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقول ربي فيهم فلان عبد خطاء وإنما مر فجلس معه فقال فيقول له غفرت هم القوم لا يشقوا بهم جليسهم الله أكبر. Ya udahlah, waktu berapa kita ni? 50 dah. Allahu Akbar. So kita ni nak perah ke tak nak perah? Nak perah ke tak nak perah? Okey lah. Tak apalah tuan-tuan. Kita rasa kita berhenti di sini lah pada malam ni. Hazman Haris bin Muhammad Syukri. Majlis zikir mengingati Allah. Majlis zikrullah, majlis mengingati Allah. Tangga dulu. Okey, mak. Ketua dah terjah tu. Bunyi suara dia tu. Mana suruh berhenti dia tu. Ketua terjah tu. InsyaAllah pagi esok kena bayar pula. Tak apa. InsyaAllah. Jadi kita jangan lupa. InsyaAllah. Tuan-tuan, jangan lupa kita pergi ke daurah 25 kita sekarang. Kita berada di daurah yang ke-25. Jangan lupa untuk tuan-tuan untuk tuan-tuan menyertainya. Bagi mereka yang baru, bolehlah. Bagi mereka yang lama, mereka dah tahu dah macam mana untuk menyertai daurah kita. Dan kita berada pada jilid ke-6 insyaAllah pada hari Jumaat nanti. Pada hari Jumaat malam, hari Sabtu pagi tak ada, dan Sabtu malam, Ahad pagi dan Ahad malam. Itulah. So ada sedikit perubahan sedikit sekarang. Tak apa, insyaAllah tuan-tuan boleh bersama, insyaAllah. Tuan-tuan boleh link di FB dan di grup WhatsApp, insyaAllah kita akan dapat. InsyaAllah kita akan bersama nanti. Dah 25 dah, daurah 25 dan 190 dah kita punya episod. Dan daurah 25 kali 4 dan 100 kali kan. 25 kali 4 dah 100 kali dah, 100 episod tu. Tapi episod dia tu 1 jam setengah lebih kurang. Kebanyakannya 1 jam setengah lah. Kalau 1 jam setengah, 100 episod berarti 150 episod lah. Kalau 190 episod ni 1 jam. Masya Allah. 150 dah 290 episod. Allahu Akbar. InsyaAllah. InsyaAllah nanti kita akan temui di daurah nanti, insyaAllah. Pada mereka yang baru pun tak apa, kita menemui daurah. Moga Allah mudahkan jilid ke-7 ni. Saya tak pergi hantar lagi. Duduk tengah lockdown ni. Nak pergi hantar pun boleh, dia hantar melalui email saja. Tapi adalah benda-benda 2-3 kena pergi cakap dengan syarikat. Masya Allah. Moga Allah mudahkan urusan kita. Aku yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qawli hadza astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wassi' lana khalaqana wa tajib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila shay'in sarraftahu anna. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. ما شاء الله.